Dan selamat pagi. Okey. Okey, hari ini kita akan sambung subtopik yang kedua, iaitu gizi seimbang. Okey, kita akan tengok dulu hasil pembelajaran. Yang pertama, menyatakan maksud gizi seimbang. Yang kedua, mengetahui kepentingan pengambilan gizi seimbang. Yang ketiga, membentuk piramid makanan. Dan yang terakhir, menyatakan faktor yang mempengaruhi diet yang seimbang. Okey, sekarang ni kita nak pergi slide yang seterusnya. Okey, sekarang ni ada 6 makanan kat sini. So, cikgu nak tanya kamu, yang mana satu makanan yang kamu paling suka? Makanan kegemaran kamu? Pizza, pizza. Okey, nak tahu tak apa beza makanan yang atas ni dengan yang bawah ni? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Okey. Nak. Okey, yang makanan atas ni sedap kan? Kita selalu makan kan? Betul. Ya, cikgu. Ya, betul. Tapi kalau kita makan makanan macam pizza, kentang, kek, dia tak elok lah untuk jangka masa yang lama. Sebab dia akan menyebabkan pelbagai penyakit. Okey. Kita pergi slide yang seterusnya. Okey, dekat sini ada dua orang budak. Seorang makan sayur, seorang lagi makan burger. Okey. Cikgu nak Aswa, nyatakan dua perbezaan antara dua gambar tersebut. Kalau gambar yang pertama tu, yang baju oren tu, saya tengok dia makan makanan yang sihat. Manakala yang B pula, yang baju merah tu, saya tengok dia makan burger dengan air gas. Mungkin perbezaan tu nampak, yang baju oren tu makan makanan yang berkhasiat, manakala yang B pula makan makanan yang tidak berkhasiat. Betul cikgu? Okey, betul. Sebab tu dia ada beza daripada saiz badan antara dua budak ni. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk kamu satu video. Nampak tak? Ia adalah satu lagi hari yang sibuk di media sosial. Setiap orang sedang menikmati hidangan yang enak. Salah seorang daripada mereka ialah Martin. Martin memesan ayam dengan kentang lecek dan salad. Dia memesan jus buah sebagai minuman. Martin tahu bahawa gizi seimbang adalah sangat penting. Gizi seimbang mengandungi semua 7 kelas makanan dalam kadar yang betul. Untuk membantu kita mengekalkan gizi seimbang, kita boleh menggunakan piramid makanan Malaysia sebagai panduan. Ia menunjukkan hidangan yang disyorkan untuk setiap kumpulan makanan yang seseorang perlu makan untuk mendapatkan jumlah nutrien yang betul. Tapak piramid makanan aras 1 mengandungi makanan yang kita perlu makan secukupnya, seperti nasi, mi, bijirin, produk bijian dan ubi. Aras seterusnya, aras 2, adalah makanan yang kita perlu makan lebih banyak. Ini ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Satu kumpulan lain dalam piramid makanan, aras 3, adalah makanan yang kita hanya perlu makan secara sederhana. Kumpulan ini terdiri daripada ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusu. Akhir sekali, bahagian piramid makanan yang paling atas, aras 4, adalah makanan yang kita perlu kurangkan. Ini ialah lemak, minyak, garam dan gula. Gizi seimbang berbeza dari seseorang kepada seseorang yang lain disebabkan keperluan tenaga yang berbeza. Faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang ialah jantina, umur, iklim, keadaan kesihatan, aktiviti fizikal dan saiz badan. Kita perlu mengelakkan pengambilan makanan tak seimbang kerana ia menyebabkan banyak masalah kesihatan. Lemak atau minyak yang terlalu banyak dalam makanan boleh menyebabkan obesiti. Gula atau makanan manis yang terlalu banyak boleh menyebabkan perebutan gigi. Kekurangan pelawas dalam diet
boleh menyebabkan sembelit. Kelas makanan yang berbeza dalam diet seimbang. Okey, ni pula faktor yang mempengaruhi diet seimbang. Okay, yang pertama, jantina. Lelaki memerlukan lebih banyak tenaga berbanding perempuan walaupun umur yang sama kerana lelaki mempunyai lebih otot daripada perempuan. Okey, yang kedua, cikgu nak Amy baca. Nombor 2, aktiviti fizikal. Okey, Sekejap. Ha. Aktiviti fizikal dan pekerjaan. Individu yang aktif dan melakukan pekerjaan yang berat memerlukan lebih banyak tenaga berbanding individu yang kurang aktif dari pekerjaan ringan. Okey, bagus. Okey, kalau kita tengok macam orang yang kerja dekat construction site kan, diorang lagi memerlukan memerlukan tenaga yang lebih lah. Jadi, mereka perlu makan makanan dalam kuantiti yang banyak daripada orang yang duduk rehat saja. Okey. Okey, yang ketiga, cikgu nak Atirah baca. Yang ketiga, cuaca. Individu yang tinggal di kawasan yang sejuk memerlukan lebih banyak tenaga untuk mengekalkan kehangatan badan. Okey. Okey, kalau kita tengok pun, kalau dekat Malaysia pun, kita memang tak ada musim sejuk kan. Tapi kalau waktu hujan, kita akan lagi lapar, betul tak? Betul. Okey, nampak tak skrin cikgu? Nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak. Okey, kita akan sambung. Okey, yang keempat ialah kesihatan. Okey, individu yang baru sembuh dari penyakit dan wanita mengandung memerlukan lebih banyak tenaga dan makanan yang kaya dengan protein. Okey, kamu pernah nampak tak? Macam ibu-ibu mengandung ni macam banyak mengidam, lebih banyak makan dan ibu-ibu mengandung ni lebih banyak naik berat badan. Betul tak waktu mengandung? Betul cikgu, saya perasan. Sebab ibu-ibu mengandung ni dia makan bukan untuk dia je, untuk anak dia sekali. Okay, jadi dia lebih memerlukan banyak makanan untuk tenaga dia. Okey. Seterusnya ialah saiz badan. Individu yang mempunyai saiz badan yang lebih besar memerlukan lebih banyak tenaga berbanding individu yang mempunyai saiz badan yang kecil. Okey, kalau kita tengok antara dua gambar ni pun, individu yang bersaiz badan besar ni makan makanan yang sangat banyak. Sebab ruang dalam badan dia ni besar, jadi dia memerlukan makanan yang lebih banyak. Okey. Sekarang ni cikgu nak main game dengan kamu. Okey, cikgu nak kamu kelaskan jenis makanan ni mengikut piramid. Mengikut piramid Malaysia. Okey. Sekarang ni cikgu nak Aswa. Ya cikgu. Okey. Kalau lemak kan, apa dia punya contoh makanan? Telur ke, kek ke, sayur ke? Kek cikgu. Okey, betul. Okey, Ashikin, vitamin ni apa contoh makanan dia? Tomato. Tomato. Okey, betul, pandai. Okey, Izzah. Okey, kamu tengok ada burger, ada kentang, ada donat. Okey, cikgu tak nak lah ni. Cikgu nak gambar daging ni. Okey, daging ni apa dia punya contoh kelas makanan? Protein. Protein. Okey, betul, pandai. Okay, sekarang ni karbohidrat. Apa contoh makanan ni? Cikgu nak Atirah. Nasi. Nasi. Okey, betul, pandai. Okey, sekarang ni Aswa. Cikgu nak kamu baca soalan ni dan jawab. Baik cikgu. Seorang ahli angkat berat diberi pilihan hidangan A dan B. Cadangkan pilihan hidangan yang sesuai dan nyatakan sebab. Saya pilih A lah cikgu. Betul tak cikgu? Oh, sebab apa awak pilih A? Sebab dia punya sebab makanan di kelas A ni cukup nutrien. Contoh ada ikan
untuk protein. Lepas tu saya tengok ada tomato cikgu. Tomato ni untuk vitamin. Lepas tu saya tengok ada sayur. Sayur ni untuk bahagian vitamin jugalah. Tapi untuk sedap. Macam tu. Betul tak cikgu? Okey, kita simpan jawapan dulu Okey, sekarang ni kita pergi Baiklah, cikgu. soalan yang seterusnya. Cikgu nak Syikin baca. Ini berdasarkan label kotak berikut nyatakan kepentingan fungsi nutrisi untuk mengelakkan sembelit. Fungsi dia ialah serat. Sebab Dengan fungsi nutrisi. Sebab dia membantu untuk mengelakkan sembelit. sebab ada gambar buah dekat sini. Ada gambar buah. Okey, betul. Okey, sekarang ni kita tengok jawapan dia. Okey, soalan yang pertama tadi, yang Aswa baca tadi tu, hidangan A. Betul. Sebab hidangan A ni mengandungi protein untuk membina lebih banyak tisu otot. Atlet ni diperlukan tisu otot yang lebih banyak lah kan? Okey, soalan yang kedua tadi. Okey, dekat gambar kotak ni kan ada gambar buah kan? Okey, jadi buah ni dapat membantu proses peristalsis di dalam usus besar sebab dia ada nutrisi serat. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak Izzah bacakan ni. Mengapakah diet seimbang penting? Mengapakah diet seimbang penting? Diet seimbang dan gaya hidup yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang baik. Yang kedua, diet yang tidak seimbang dan gaya hidup yang tidak sihat akan menyebabkan obesiti. Yang ketiga, sebagai contoh, pengambilan makanan yang diproses dan makanan segera. Yang keempat, obesiti akan menyebabkan masalah kesihatan lain seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan diabetes. Okey, sekarang ni cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu fikirkan apa yang kamu dapat berdasarkan cikgu pengajaran cikgu tadi. Nanti cikgu bagi nama. Okey, cikgu nak Atira. Apa yang kamu dapat hari ni? Saya dapat banyak. Salah satunya saya dapat makanan seperti vitamin perlu diambil dalam kuantiti yang banyak lah berbanding dengan protein, berbanding dengan lemak. Sebab lemak ni yang paling tidak sihat dan perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Macam tu. Kemudian tahulah kepentingan menjaga makanan, diet seimbang. Okey, betul, pandai. Okey, sekarang ni cikgu nak Aswa. Cikgu nak kamu nyatakan kesan. Contohlah kan, kita ada piramid makanan tapi kita tak ikut piramid makanan tu. Kita makan dia ikut suka kita. Apa kesan dia kepada kita punya kesihatan? Okey, yang pertama adalah contoh dari segi penyakit darah tinggi ataupun obesiti. Contoh kan kalau obesiti ni kegemukan, kenapa kalau kita makan tidak mengikut piramid yang betul, contoh kita ambil kuantiti lemak yang banyak ataupun karbohidrat yang berlebihan pun tidak boleh juga sebab kita tahu karbohidrat dan lemak adalah salah satu penyebab utama kepada peratusan lemak di dalam badan kita. Jadi kalau kita mengambil secara tidak mengikut piramid makanan ataupun tidak mengikut sukatan gizi seimbang, kita mudah terdedah kepada obesiti, penyakit jantung ataupun tekanan darah tinggi. Betul tak cikgu? Okey, betul Aswa. Okey. Bila kita dah belajar ni, cikgu nak kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu. Cikgu nak kamu jaga makan daripada muda. Okey, sebab nanti bila dah tua, insya-Allah lah tak sakit kan kalau kita jaga makanan daripada muda. Okey, sayur kita kena makan banyak, yang lemak kita kena kurangkan, kena ikut betul-betul piramid makanan. Okey, sekarang ni cikgu nak tinggalkan kerja rumah untuk kamu. Cikgu akan letak dekat chat. Sekejap ya. Kerja rumah ni dapat markah bonus tak cikgu? Dapat. Dapat, okey. Saya suka cikgu nanti tambah dalam markah apa cikgu? Akita boleh tak cikgu? Sebab saya nak naik kelas yang pandai cikgu nanti.
Okey, boleh. Okey, nanti kamu jawab. Okey. Kelas yang next kita bincang, okey? Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Sama-sama cikgu.